Salam sejahtera kepada Dr. Hamidah dan rakan-rakan sekalian. Sebelum saya memulakan pembentangan hari ini, saya ingin memperkenalkan adik-adik kumpulan saya iaitu Sabrina, Nur Izzatul, Nur Syamim dan Nur Afiqah. Tajuk saya pada hari ini ialah Falsafah Pemikiran Masyarakat Melayu dalam Pantun. Sebagai pengetahuan semua, menurut Zabah, pantun merupakan sebuah puisi yang menyatakan fikiran yang cantik dan bahasa yang kaya dengan keindahan dan untuk mengukirkan kecantikan dan keindahan bahasa. Seterusnya, Teuku Iskandar pula berpendapat bahawa pantun adalah satu genre yang sangat disukai dan diminati oleh masyarakat orang Melayu. Dalam konteks masyarakat Melayu zaman dahulu, pantun bukan sahaja dicipta untuk bergembira tetapi juga ingin menyampaikan nasihat kepada masyarakat. Melalui penciptaan puisi seperti pantun, kita dapat melihat dan mengetahui ketertinggian bahasa dan keindahan makna yang disampaikan oleh pengkarya-pengkarya puisi pada zaman dahulu. Ini merupakan senarai pantun yang digunakan dalam kajian ini yang akan diterangkan oleh ahli kumpulan kami. Yang pertama, ini merupakan pantun yang pertama. Penyengat bersarang di batang rumbia, di dekat jangan, di rapat jangan. Ingat-ingat kita di dunia, keji jangan, umpat pun jangan. Maksud pantun ini adalah kita sebagai manusia dinasihatkan untuk tidak mengumpat dan mengeji orang lain kerana perbuatan tersebut membawa keburukan kepada diri sendiri. Di dalam pantun ini, ketertinggian bahasa dapat dilihat melalui pembayang yang digunakan oleh pengkarya. Yang pertama, pengkarya menggunakan unsur di sekelilingnya iaitu unsur alam ke dalam pantun sebagai pembayang. Berdasarkan pembayang iaitu penyengat bersarang di batang rumbia, di dekat jangan, di rapat jangan, menunjukkan kita dapat mengetahui sifat penyengat yang akan berasa terancam apabila sarang mereka didekati. Bersesuaian dengan ayat makna dalam pantun iaitu ingat-ingat kita di dunia, keji jangan, umpat pun jangan. Bermaksud orang yang suka mengeji dan menghina orang lain umpama mendekati sarang penyengat yang akan mengundang kemarahan dan mendatangkan keburukan kepada diri sendiri. Ketertinggian bahasa juga dapat dilihat melalui penggunaan gaya bahasa oleh pengkarya di dalam pantun. Ia digunakan oleh pengkarya untuk membawa keindahan dalam penulisan kreatif. Gaya bahasa pertama yang digunakan oleh pengkarya adalah repetisi, pengulangan kata pada baris-baris tertentu. Contohnya pengulangan kata jangan pada baris yang kedua dan baris yang terakhir. Selain itu, penggunaan gaya bahasa diksi, penggunaan kelas kata tertentu dalam pantun. Dalam pantun ini, pengkarya menggunakan kata ganda iaitu pada baris yang ketiga, ingat-ingat. Dan gaya bahasa yang terakhir digunakan oleh pengkarya pada rangka pantun ini adalah inversi, iaitu pembalikan susunan kata dalam baris pantun. Yang boleh dilihat pada baris yang kedua, di dekat jangan, di rapat jangan yang sepatutnya jangan di dekat dan jangan di rapat. Oleh itu penulisan ini, penggunaan gaya bahasa ini menunjukkan ketertinggian bahasa oleh pengkarya. Bagi rangkap pantun kedua iaitu kalau malau jangan kecindan, jangan mengaik buah bacang. Kalau bergurau kuat sempadan, jangan menyakit hati orang. Maksud rangkap pantun ni ialah penulis hendak menyampaikan maksud nasihat dalam bergurau perlu ada batas dan kita hendaklah untuk berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Bagi pembayang di baris pertama inilah penulis telah mengaitkan dengan malau dan kecindan di mana mengikut Kamus Dewan Bahasa keempat, malau ialah mengetatkan hulu keris dan manakala kecindan ialah bermaksud berjenaka atau bergurau senda. Iaitu bermaksud ketika sedang mengetatkan hulu keris, kita tidak boleh bergurau senda kerana hulu keris adalah tajam dan tidak mahu perkara yang tidak diingini berlaku. Ketertinggian bahasa boleh dilihat melalui pembayang yang digunakan oleh penulis dalam pantun dan juga disamakan dengan baris ketiga di mana kedua-dua maksud ini adalah dalam bergurau senda kita tidak boleh bergurau berlebihan
sehingga menyakitkan hati seseorang itu. Bagi baris kedua pula iaitu jangan mengait buah bacang, penulis ingin menggunakan unsur alam iaitu buah bacang untuk menunjukkan ketertinggian bahasa, dan ini boleh dikaitkan dengan baris keempat. Iaitu janganlah kita membuat jenaka tentang sesuatu perkara sehingga menyinggung perasaan seseorang, dan kita perlu menjaga adab bahasa kita dengan melihat dahulu keadaan sekeliling kita. Penggunaan gaya bahasa bagi rangkap pantun ini adalah rima dan asonansi, di mana setiap akhir rangkap ini mempunyai bunyi yang sama dan berulang. Seperti baris pertama sama dengan baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat di akhir kata, dan juga gaya bahasa kedua adalah asonansi, di mana pengulangan vokal A di setiap baris rangkap pantun. Seterusnya, bagi rangkap pantun yang ketiga, kasana dekat, kasini pun dekat. Tengah-tengah pokok belati. Dunia ingat, akhirat pun ingat. Beribadat berkalan mati. Rangkap pantun ini bermaksud iaitu supaya kita sebagai manusia haruslah sentiasa ingat akan mati dan sentiasa melakukan amal kebaikan sebagai bekalan di akhirat nanti. Dalam rangkap pantun ini, pengkarya telah menggunakan jarak sebagai pembayang dalam baris pertama yang boleh dimaksudkan dengan bahawa terdapat jarak yang dekat untuk kita bergerak ke mana-mana sekalipun. Pembayang ini telah dikaitkan dengan baris ketiga yang tentang dunia dan akhirat, di mana kita sebagai manusia haruslah sentiasa ingat tentang dunia dan akhirat walau di mana-mana kita berada. Seterusnya, bagi pembayang kedua iaitu bunga melati yang merupakan simbol bagi ketulusan, kebersihan dan kesucian hati, dapat kita kaitkannya dengan baris keempat. Di mana apabila kita banyak buat amal, ibadat dan kebaikan di dunia, kita dapat membersihkan dan menyucikan hati kita daripada perkara-perkara dosa dan kekotoran hati, selain dapat menjadikannya bekalan kita di akhirat nanti. Pengkarya telah menggunakan unsur alam iaitu bunga melati bagi mengindahkan lagi pantun ini. Di samping itu, kita dapat melihat bahawa pengkarya telah menggunakan gaya bahasa rima iaitu keselarasan huruf dan susunan bunyi pada akhir rangkap sesuatu puisi seperti yang terdapat dalam baris akhir pertama yang sama dengan baris akhir ketiga dan baris akhir kedua yang sama dengan baris akhir keempat pantun. Manakala asonansi pula ialah gaya bahasa yang mengulang bunyi vokal yang sama seperti yang terdapat dalam baris ketiga dan keempat, iaitu pengulangan bunyi vokal A bagi menunjukkan ketertinggian bahasa yang ada dalam pantun ini. Seterusnya bagi pantun yang keempat ialah kalau sudah tanam peria, janganlah lupa bertanam tebu. Kalau sudah orang percaya, janganlah kita berbuat laku. Dalam rangka pantun ini, penulis hendak menyampaikan nasihat tentang kita seharusnya tidak menikam belakang sekiranya seseorang itu telah memberi kepercayaan yang mendalam dengan kita. Penulis telah menunjukkan ketertinggian bahasa dalam menggunakan unsur alam seperti peria dan tebu sebagai pembayang pada baris pertama dan kedua. Penggunaan unsur alam dalam pembayang telah menambahkan keindahan pantun dan juga sebagai perlambangan. Melalui pembayang yang ditunjukkan, penulis telah mengaitkan kegiatan menanam peria dan tebu dengan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang individu tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana hubungan antara individu boleh menjadi rapat seperti tebu yang manis sekiranya seseorang itu menjaga kepercayaan individu. Manakala hubungan akan menjadi buruk umpamanya pahit seperti peria sekiranya kehilangan kepercayaan tersebut. Selain itu, ketertinggian bahasa juga boleh dilihat melalui gaya bahasa yang digunakan dalam pantun tersebut. Antaranya ialah anafora, iaitu pengulangan perkataan pada depan baris. Contohnya, pengulangan perkataan kalau pada depan baris pertama dan ketiga. Seterusnya, gaya bahasa responsi, iaitu pengulangan kata pada tengah baris juga digunakan dalam penghasilan pantun ini. Sebagai contoh, terdapat pengulangan perkataan sudah pada tengah baris pertama dan ketiga. Tambahan pula gaya bahasa imejan yang bermaksud pemberian imej kepada sesuatu benda juga terdapat dalam pantun tersebut. Misalnya penggunaan kata peria dan tebu yang bersifat unsur alam dalam baris pertama dan kedua sebagai pembayang. Seterusnya, bagi rangkap pantun kelima,
Encik Mansur pergi kedai, membawa bekal kain pelikat. Bersyukurlah kita perbuatan baik, hendaklah sesal perbuatan jahat. Maksud pantun ini ialah supaya kita sentiasa melakukan perbuatan baik dan mensyukuri perbuatan baik yang kita terima daripada orang lain dan menyesal atas perbuatan jahat yang kita lakukan. Tidak kiralah sama ada kepada orang lain atau diri kita sendiri. Daripada rangkap pantun ini, kita dapat melihat bahawa pengkarya menggunakan unsur alam seperti gunung Daik sebagai pembayang yang kita boleh kaitkan dengan baris ketiga rangkap pantun di mana sebagai manusia yang hidup bersama di atas bumi yang sama, kita seharusnya berbuat baik antara satu sama lain dan sentiasa bersyukur dengan berterima kasih ke atas kebaikan yang orang lain telah beri kepada kita. Walaupun sesusah atau seberat mana pun cabaran yang datang, seperti mendaki gunung yang tinggi dan berliku, kita tetap perlu sentiasa melakukan kebaikan. Bagi pembayang kedua pula, pengkarya telah menggunakan kain pelikat sebagai bekalan yang mesti dibawa untuk pergi ke gunung. Di sini kita dapat memfahamakan bahawa bekalan kain pelikat itu sebagai bekalan budi baik yang perlu sentiasa kita ada bersama tanpa rasa menyesal untuk melakukan kebaikan. Tetapi sebaliknya, kita perlulah rasa menyesal apabila kita melakukan kejahatan yang tidak membawa apa-apa keuntungan kepada diri kita. Selain itu, kita dapat melihat ketertinggian bahasa yang digunakan pekarya dengan menggunakan gaya bahasa rima seperti akhir rangkap baris pertama yang sama bunyi dengan akhir rangkap baris ketiga dan akhir rangkap baris kedua yang sama bunyi dengan akhir rangkap baris keempat di dalam rangkap pantun ini. Selain menggunakan unsur alam untuk mencantikkan pantun. Akhir sekali, rangkap pantun yang keenam adalah kalau pergi rumah Cik Ya, ambil parang dengan kuali. Kalau sekali tidak berjaya, kali yang lain cuba lagi. Rangkap ini memberi nasihat kepada semua agar sentiasa berusaha dan tidak putus asa dalam apa jua kita lakukan. Kerana gagal sekali bukan bermakna gagal dalam kehidupan. Hal ini kerana manusia yang berjaya bermula dari kegagalan dan mencuba lagi pada masa akan datang untuk perbaiki kesilapan. Jadi kita haruslah menjadikan kegagalan sebagai pengajaran untuk hidup kita pada hari ini dan masa yang akan datang. Ingatlah bahawa kita boleh gagal dalam apa sahaja dalam kehidupan asalkan tidak menjadi seorang yang gagal untuk sentiasa mencuba. Hal ini jelas digambarkan dalam pembayang pantun, iaitu ambil parang dengan kuali. Parang merupakan senjata tradisional warisan turun-temurun yang memiliki nilai estetika yang tinggi dan berkait rapat dengan elemen pertempuran, pertahanan dan keselamatan. Manakala kuali merupakan alat yang rata dan jelok dasarnya dan kebiasaannya kuali dibuat daripada besi dan digunakan untuk memasak. Begitulah juga kita sentiasa mengasah usaha dan berfikir masa-masa untuk melakukan sesuatu. Kerana kegagalan bukan bermakna anda tidak mencapai apa-apa, tetapi ia bermakna anda tidak mempelajari sesuatu. Malah kesilapan juga mungkin menjadi perkara penting bagi menjamin kejayaan yang bernilai. Seterusnya, dalam rangkap pantun ini kita dapat lihat ketertinggian bahasa yang digunakan untuk menghasilkan pantun. Iaitu yang pertama, asonansi yang bermaksud pengulangan vokal A. Sebagai contoh dalam pantun ialah kalau sekali tidak berjaya, pengulangan vokal A banyak dijumpai dalam baris ayat ini. Selain itu, penggunaan gaya bahasa inversi yang bermaksud pembalikan susunan kata. Sebagai contoh dalam ayat dalam rangkap pantun ialah kali yang lain cuba lagi. Akhir sekali, alusi juga ditemui dalam rangkap pantun ini yang bermaksud merujuk kepada sesuatu secara tidak langsung. Sebagai contoh ialah ambil parang dengan kuali. Jadi hal ini jelas menunjukkan bahawa penghasilan pantun ini amat menitikberatkan ketertinggian bahasa. Konklusinya, pantun adalah sebuah puisi yang terikat, umumnya terdiri daripada 4 baris dalam satu rangkap dan mempunyai rima akhir iaitu A, B, A, B dan mempunyai pembayang dan maksud. Pantun dihasilkan oleh penulis menurut ekspresi mereka yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar bagi menghasilkan pantun yang indah. Selain itu, pengkaji juga mendapati bahawa gaya bahasa telah digunakan oleh pengkarya dalam penghasilan pantun seperti anafora, responsi, diksi dan sebagainya.
Tambahan pula, pantun dihasilkan bukan sahaja untuk menunjukkan keindahan bahasa semata-mata, tetapi juga ingin memberikan nasihat atau teguran kepada masyarakat. Akhir sekali, kami berharap pantun sebegini boleh dihasilkan lebih banyak lagi untuk menyedarkan masyarakat terutamanya remaja supaya dapat melahirkan lebih banyak generasi yang dapat membawa keharmonian dan keamanan serta keindahan bahasa melalui warisan-warisan seperti pantun ini pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.